Orang duit dia banyak, harta benda dia banyak, maklum. Lagi dia kaya, lagi banyak dia menyumbang. Lagi dia kaya, lagi banyak dia menyumbang. Dia datang ke surau kita. Ni surau ni nama apa? An-Nur. Dia mai tengok surau An-Nur ni. Dia tanya apa lagi keperluan yang perlu saya nak bagi. Nak tambah aircon. Lepas kata cukup lah. Yang ni pun adik sikit pada Frozen eh. Dekat-dekat nak beku duduk dalam surau ni. Sejuk saya pun. Dah lah pasal aircon, bubuh kipas pula kan. Tak apa, biar ambil dia. Mau tak tahan, kita berhenti. Nak tambah aircon? Dia kata cukup. Ni pun sejuk, tak tahu nak beritahu lah. Dia kata nak tukar kapek. Jangan tukar kapek. Apa kapek ni pun duk sedap lagi sembahyang, baru lagi. Ni nak buat apa? Duit saya banyak ni. Nak tambah bagi panjang lagi. Dia kata cukup lah, yang ni pun orang tak main. Duk tambah panjang lagi, jin banyak pada orang pula tadi. Tu yang maklum. Maklum ni bagus lah. Semua setuju dengan saya, tak ada bangkang langsung. Tanya betul. Apa yang betul tu? Duit banyak. Saya biasa bawa satu orang lah. Dia ni ada duit dah sikit, dia ni jutawan lah juga. Saya teringat satu daripada surah di dalam Al-Quran, satu ayat yang berada di dalam Al-Quran, yang Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wadrib lahum mathalal hayatid dunya kama'in anzalnahu minas sama'i fakhtalata bihi nabatul ardh فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا صدق الله العظيم. Malam ni kita cuba nak kupas ayat ni maklum. Pasal saya tak dimaklum tajuk, tak ada tajuk kan? Tajuk umum. Ada saya ceramah satu tempat, mereka letak dalam banner tu tajuk dia ikut suka ustaz. Tajuk ceramah tu, ceramah perdana, gambar saya, Ustaz Usam apa semua. Tajuk ceramah ikut suka ustaz. Makna ikut ustaz dah nak cakap apa. Malam ni pun saya ingat tajuk lebih kurang macam tu. Jadi kita ambil satu ayat Quran sebagai sukatan ataupun kita punya perbahasan kita pada malam ini berkisarkan kepada ayat Al-Quran ni. Dalam ayat ni Allah Ta'ala cerita tentang dunia. Dunia yang kita duk cari selama ni maklum. Hidup kita di dunia ni, kita duk cari kesenangan hidup di dunia ni. Persoalan yang kita nak tengok malam ni, adakah dengan kita mencari dunia ni satu kesalahan pada kita? Sebab ada orang bila kita buat kerja lebih sikit belum, dia kata Allah yang ni dunia, dia kata duk kalut apa, duk sibuk apa, ni dunia. Kita duk niaga kadang-kadang, dia kata aku ni kadang hidup ni tak nak cukup, dia kata duit kupang ni, aku nak kena cari sikit Allah, duk cari apa lebih-lebih dunia. Persoalannya sekarang, dunia ni boleh kita ambil tak? Allah Ta'ala sebut dalam ayat ni dua benda. Yang pertama, Allah Ta'ala memberikan perumpamaan kepada dunia ni seperti mana air mun yang turun pada waktu malam. Tuan-tuan tahu air mun? Air mun, saya cakap Kedah lah, sini mengenai air mun. Faham lah kau nak? Saya tak hati nak cakap Negeri Sembilan ni tuan-tuan. Mau cakap pun pelik Faham, tak faham sudah sebab suruh tuan-tuan panggil. Tuan-tuan ingat senang saya nak main 6 jam 50 minit daripada rumah malam ni. Kalau balik malam ni, subuh esok tak sampai lagi. Dan mungkin ni kali pertama dan terakhir lah kot. Bukan nak meninggal dah. Saya ni jenis, saya sampai satu tempat dah ceramah. Saya nak pusing balik kali kedua tu, saya payah dah tuan-tuan. Saya punya style macam tu. Sebab bagi saya tempat lain nak panggil pula. Ni kalau main ni tak tahu bila pula nak main ni. Kalau jemput dekat setahun dua saya tak main lagi. Nak main pula tak tahu bila. Jenis saya lagu tu minta maaf. Kadang-kadang orang kata Ustaz Usam ni dia payah, dia sombong. Bukan. Dah saya sampai. Saya nak sampai pula tu lambat lagi lah. Pi tempat lain pula.
Saya pula sebulan ni tuan-tuan, setiap bulan 2 malam yang saya boleh bagi ceramah kat luar, yang lain tu semua kuliah berkitab tiap-tiap malam. 2 ya. Kadang-kadang Kedah tu kadang-kadang tak pergi lah. Ni nak main pula tak tahu bila, kalau duduk pulun main tak ni tempat lain tak pergi. Tuan-tuan, maklum tahu dah ayat mun maklum. Biasa tengok dah ayat mun. Sini panggil apa? Ayat mun. Ayat mun. Kedah panggil ayat mun. Bila dia turun waktu malam, kita bangun nak pergi ke masjid, kita nak pergi ke surau, waktu subuh, kita tengok atas daun tu dia ada ayam. Betul tak? Tu nama dia ayam mun. Kita nak pergi, kita tengok pegang-pegang, oi, dia kata ada ayam mun, atas rumput ada ayam mun. Pagi besok pukul 9, pukul 10, kita pergi tengok balik dekat daun tu, ayam tu ada lagi tak balong? Ada lagi tak ayam tu tuan-tuan? Ke mana ayam tu? Sebab tu Allah Ta'ala sebut wadrib lahum masalal hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama' fakhtalata bihi nabatul ardh. Perumpamaan yang Allah Ta'ala bagi kepada kehidupan di dunia ni macam ayat mun yang turun pada waktu pagi. Fa asbaha hashiman tadruhu riyah. Bila mai pada waktu pagi, datangnya angin menerbangkan air tersebut hilang di atas daun. Tu ya dunia ni tuan-tuan. Kita kumpul, bina rumah yang besar, pakai kenderaan yang mewah, duit dalam bank bertimbun-timbun. Bila kita mati, ke mana kita nak bawa benda ni? Rumah yang besar, adakah orang akan sumbat masuk ke dalam kubur bersama dengan kita? Jawapannya tidak. Betul? Kereta yang mewah, ada orang akan sumbat kereta tu masuk dalam kubur dengan kita maklum-maklum? Tak. Duit yang banyak, adakah orang akan letak dalam kubur bersama dengan kita? Jawapannya tidak. Sebab tu Allah Ta'ala sebut lepas pada tu, al-mal wal banun zinatul hayatid dunia. Harta benda, anak pinak, perhiasan hidup di dunia. Tak salah. Allah Ta'ala habaq dah kat kita. Manusia ni bila dia hidup di dunia, 2 benda ni yang dia akan cari. Tuan-tuan faham dah ni? Faham lah. Saya takut tuan-tuan tak faham saya cakap. Ni awak yang muka sorang-sorang macam kena COVID ni apa nampak? Senyumlah sikit. Biarlah hari ni orang sampai 2,500 pun nampak macam mana negara kita maju. Alhamdulillah lah maklum kan. 2,500 hari ni punya kes penutup pada tahun 2020. Kita dulu duk dengar wawasan 2020, duk ingat mendatang apa, saya duk ingat dulu ni. Saya masa kecil duk ingat tahun 2020 ni, oi kata orang Kod Diang tempat saya ni boleh cakap orang putih belakang lah kot. Duk ingat masa tu oi. Kita pun duk ingat apa nama makhluk asing pun main duduk di Malaysia apa. Rupanya tahun 2020 tahun yang paling semak dan serabut dalam hidup kita rupanya. Dengan politik, dengan COVID, mampu. Dia tak malu? Tak malu? Senyum sikit. Tuan-tuan, balik-balik. Kita nak cari kehidupan di dunia ni. Allah Ta'ala bagi tahu dah. Allah Ta'ala habaq dah. Hamba dia, di kalangan hamba dia ni, 2 benda ni yang akan menjadi keutamaan mereka hidup di dunia. Al-mal. Kita hidup ni maklum banyak kita ni nak cari harta benda. Allah Ta'ala dia buat kita maklum. Allah Ta'ala dia cipta kita maklum. Dia tahu kita ni macam mana. Dia tahu. Dia tahu ni leha yang duduk di Seremban ni macam mana pun hidup. Dia nak cari harta benda, dia nak kumpul dan nak pinak. 2 benda ni menjadi kebanggaan kita. Betul tak belum? Bohong kalau hidup saya tak apa saya kata benda bohong. Dulu masa muda dulu buat cari nak beli rumah. Betul lah, itu keperluan. Bila rumah kecil nak perbesar. Tarik belakang, tarik depan lagi boleh, tarik lagi ada tanah. Sampai habis. Longkang tu benda tutup, tarik lagi. Alhamdulillah besar rumah dia, daripada ruang tamu pergi ke dapur, pergi balik boleh jamak kosong. Alhamdulillah. Salah ke? Tak salah. Tuan-tuan, ada orang dia duk bang, dia kata Allah ni duk buat apa rumah besar-besar ni. Zuhud dah sikit. Hang tahu tak zuhud makna apa?
Bila dia tengok kita duk tambah rumah ni tak zuhud, tahu tak zuhud mana apa? Zuhud ni ustaz, ada kain melekat selai, kain melekat tu pakai sembahyang, kain melekat tu pakai mendengar kuliah, kain melekat tu pakai pergi kerja, kain melekat tu pakai pergi kencing berak, kain melekat tu pakai tidur. Tu bukan zuhud bodoh weh, tu sengket. Beza zuhud dah. Ni mula main bahasa Kedah dah ni. Zuhud dengan sengket, dua benda yang berbeza. Mereka kata ustaz ni terus gia 5, dubuh gia 1, gia 2, mungkin sampai bila nak masuk gia 5. Dah masa tinggal 45 minit ni. Zuhud makna apa dia maklum zuhud? Maklum? Siapa boleh jawab boleh balik. Zuhud ni adakah zuhud ni kita menolak dunia? Sebab tu kalau kita tak tahu jangan duk cakap. Tu yang saya duk kata tu. Kalau tak tahu jangan buat pala tahu. Bisa dengar tak? Nanti orang tahu kata kita tak tahu. Kita tak tahu orang tahu kata kita tak tahu. Zuhud makna apa dia zuhud? Ambillah dunia. Sebab tu Allah Ta'ala kata dalam ayat yang lain, Allah Ta'ala kata apa dah? La tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Allah Ta'ala kata jangan disebabkan hampa duk ambil dunia, hampa duk kejar nak cari harta yang bertimbun-timbun, hampa kejar nak ada anak yang ramai, sehingga harta dan anak hampa melalaikan kamu hampa semua daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tu makna zuhud. Ambil, jangan sampai lalai. Ada orang duit dia banyak, harta benda dia banyak maklum. Lagi dia kaya, lagi banyak dia menyumbang. Lagi dia kaya, lagi banyak dia menyumbang. Dia datang ke surau kita. Ni surau ni nama apa? An-Nur. Dia mai tengok surau An-Nur ni. Dia tanya apa lagi keperluan yang perlu saya nak bagi? Nak tambah aircon? Lepas kata cukup dah. Yang ni pun adik sikit pada Frozen ya. Dekat-dekat nak beku duduk dalam surau ni. Sejuk saya pun. Dah lah pasal aircon, bubuh kipas pula kan. Tak apa, biar dia. Mau tak tahan kita berhenti. Nak tambah aircon? Dia kata cukup. Ni pun sejuk, tak tahu nak beritahu dah. Dia kata nak tukar kapek. Jangan tukar kapek. Apa kapek ni pun dah sedap lagi, sembahyang baru lagi. Ni nak buat apa? Nak buat apa? Duit saya banyak ni. Nak tambah bagi panjang lagi. Dia kata cukup lah, yang ni pun orang tak main. Duk tambah panjang lagi, jin banyak pada orang pula lagi. Tu ya maklum. Maklum ni bagus lah. Semua setuju dengan saya, tak ada bangkang langsung. Tanya betul. Apa yang betul tu? Duit banyak. Saya biasa bawa satu orang lah, dia ni ada duit lah sikit, dia ni jutawan lah juga. Saya bawa dia pergi ceramah dengan saya, ikut saya pergi ceramah satu tempat. Dia nak ikut, saya kata jom lah. Di Selangor cerita dia. Kebetulan saya pergi kuliah malam tu, ceramah malam tu. Surau ni, surau jenis lama dah. Bawah ni ada dewan, atas surau, atas tu surau kayu. Lantai pun kayu. Malam tu ceramah, orang penuh dalam surau tu. Sampai saya tengok Datuk ni, dia tak apa selesa, dia takut apa. Bila orang duk jalan gerak-gerak, dia muka lain. Habis ceramah tu orang duk makan, dia panggil pengurusi surau. Dia kata tak ada cadang kan nak buat surau baru. Dia berkata ada, duit duk kutik-kutik dah tapi tak cukup. Semua lebih kurang dalam 300,000 lebih. Duit ada berapa? Duit baru ada dalam 43,000. Tu pun dia kata puas kutip dah, kat 5 tahun tak ada. Datuk tu kata apa? Dia kata dekat pengurusi tu, dia kata Tuan Haji, sembahyang surau ni guna sampai habis bulan ni. Start bulan depan stop, saya buat baru ke semua. Allah, kawan ni nak percaya tak percaya semua banyak, saya pun tak apa nak percaya. Dia kata tak apa, saya buat semua. Nanti saya suruh apa nama pembantu saya mai. Ni duit 43,000 je nak, simpanlah kat surau, saya buat keluar duit saya buat semua. Duit dia banyak. Kalau kena kita tak ada duit, reban pun tak apa, duit tak ada nak buat menatang apa. Habis tu dia buat balik surau dekat 400,000 lah siap. Maklum, tu zuhud ataupun tidak? Nak tanya maklum. Dia ada duit, dia guna duit dia untuk Allah. Zuhud ataupun tidak tu? Zuhud. Tak ada salah.
Cuma jangan kamu gunakan harta kamu, jangan disebabkan anak pinak yang kamu ada melalaikan kamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang tu yang tak boleh. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala sebut pada ayat yang ketiga, dia kata pada yauma la yanfa'u malun wala banun. Akhirat kelak, berhadapan dengan Allah Ta'ala kelak di padang mahsyar. Yauma, pada hari tersebut kata Allah, la yanfa'u malun wala banun. Harta benda yang hampa kumpul bertimbun-timbun di dunia, anak pinak yang ramai waktu hampa hidup di dunia, tak bagi manfaat kepada hampa di akhirat kelak. Tak ada manfaat.